Tak relevan pertahankan Islam, pemimpin UMNO gesa PAS dibubarkan. Panas, digesa dibubarkan parti, PAS cabar UMNO bubar dahulu. Saifuddin Rafizi sepakat tolak idea kemah besar. PAS mahu UMNO hormati hak parti politik PAS. Rafizi beri formula lagi untuk Pakatan Harapan menang PR15. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan mencadangkan PAS dibubarkan kerana menurutnya UMNO sudah cukup membawa wadah perjuangan Islam. Jelasnya UMNO telah meminda perlembagaan parti pada 2019 dengan meletakkan agenda mempertahan dan mendukung cita-cita agama Islam sebagai asas dan tujuan utama berbanding mendukung perjuangan kebangsaan Melayu. Fasal 3.1 Perlembagaan UMNO sebelum ini diletakkan dalam Fasal 3.3 tapi sekarang sudah dinaikkan ke Fasal 3.1 iaitu menegak dan mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan serta menghormati prinsip kebebasan beragama seperti termaktub dalam perlembagaan. Saya ingin menyeru kepada PAS, bubarkanlah PAS. Itu mesej penting. Sampaikanlah kepada rakan. Ramai orang Kelantan di sini, PAS utamanya di Kelantan. Baru-baru ini mereka mahu berbaik dengan kita. Kita rasa elok bubar. Tengok perlembagaan UMNO. Katanya seperti dilaporkan berita harian online. Tambahnya, dakwaan bekas pemimpin utama PAS dulu bahawa UMNO bukan parti memperjuangkan agenda Islam kini sudah meleset. Dengar betul-betul, asas dan tujuan UMNO sudah dipindah. UMNO adalah sebuah parti politik yang mendukung cita-cita agama Islam. Sebelum ini tidak diletak dalam asas dan tujuannya dalam perlembagaan. Sekarang sudah ada. Sebelum ini UMNO sebuah parti politik yang mendukung perjuangan kebangsaan Melayu. Itu yang pertama. Sekarang yang pertama, UMNO adalah sebuah parti politik yang mendukung cita-cita agama Islam, kebangsaan Melayu, bumi putera, anak negeri Sabah dan orang asli, serta perpaduan Melayu dan kemakmuran, serta kestabilan negara. Itu asas perjuangan UMNO yang kita sudah pindah 2019, katanya dipetik sebagai berkata. Gesaan Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan supaya PAS dibubarkan disambut dengan pulangan paku buah keras oleh Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah. Timbalan Menteri Besar Kelantan itu menegaskan bahawa jika ada parti yang wajar dibubarkan, ia sepatutnya adalah UMNO bukannya PAS. Bagi saya UMNO patut bubar sebab baru yang mula perjuangkan Islam. Kami dah lama perjuangkan Islam dari awal lagi. Tegasnya ringkas pada sidang media sempena Rumah Terbuka Aidilfitri PAS Kelantan di Kota Baru. Terdahulu Ahmad mencadangkan PAS dibubarkan kerana menurutnya UMNO sudah cukup membawa wadah perjuangan Islam. Jelasnya, UMNO telah membina perlembagaan parti pada 2019 dengan meletakkan agenda mempertahan dan mendukung cita-cita agama Islam sebagai asas dan tujuan utama berbanding mendukung perjuangan kebangsaan Melayu. Sementara itu ditanya mengenai pendirian PAS berhubung kerjasama dengan UMNO, Muhammad Amar menjelaskan rakan-rakan dalam UMNO diharap dapat berfikir semula demi kepentingan ummah dan negara. Jelasnya kecelaruan dalam isu muafakat nasional dilihat berlaku kerana wujud kepentingan peribadi yang membabitkan pihak tertentu dalam UMNO. Politik peribadi di kalangan sesetengah pemimpin UMNO, ini mereka perlu selesaikan. UMNO kena fikir semula. Kita tak pernah tutup pintu kerjasama, ujarnya. Bagaimanapun Muhammad Amar tidak menjelaskan dengan lebih lanjut pihak yang dimaksudkannya itu. Tambah anggota Dewan Undangan Negeri Pancur itu, PAS sentiasa terbuka dalam kerjasama dengan mana-mana parti yang serius memperjuangkan kepentingan ummah. Presiden PAS sudah sebut, kita nak penyatuan ummah bukan hanya dengan PAS dan UMNO, bahkan dengan mana-mana parti atau kumpulan yang serius membela dan menyatukan ummah. Kita terbuka. Saya pernah buat kenyataan dengan amanah pun. Kita boleh bincang dengan syarat dia tinggalkan Pakatan Harapan dan DAP. Itu sikap kita. Kemah kita lebih besar daripada kemah Pakatan Harapan lagi, kata Muhammad Amar. Dua calon jawatan timbalan Presiden PKR menolak agenda kemah besar yang mahu menyatukan ke semua parti yang menentang Barisan Nasional dan UMNO dalam pilihan raya umum akan datang. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang bertanding jawatan tersebut dalam pemilihan PKR berkata, agenda tersebut tidak pernah dibincangkan oleh Majlis Pimpinan Pusat MPP parti itu. Februari 2020, Kerajaan Pakatan Harapan jatuh kerana mungkir janji dan pengkhianatan. Rakyat yang menyokong menjadi kecewa dan keliru. Pakatan Harapan tak jatuh melalui rakyat tolak. Sebaliknya, sejumlah ahli parlimen khianat dan meninggalkan parti. Pada ketika kedudukan Pakatan Harapan dan Blok Pembangkang berjumlah 109 bererti kurang 3 untuk bentuk majoriti mudah, kita baru jadi kerajaan. Hari ini tajuk kemah besar tidak pernah menjadi agenda dalam PKR, tak pernah dibincang dalam temu rapat, tak pernah jadi agenda biro politik,
tak pernah menjadi agenda dalam Majlis Pimpinan Pusat, kata Saifuddin. Perkara sama turut ditegaskan Rafizi Ramli yang mencabar Saifuddin bagi jawatan tersebut. Rafizi yang sejak dari awal tidak bersetuju dengan agenda Kemah Besar mengulangi pendiriannya dalam debat yang dianjurkan oleh sebuah portal berita. Menurut Rafizi, idea Kemah Besar hanya akan mengakibatkan PKR tidak dapat memainkan fungsi utamanya kepada rakyat. Strategi untuk masuk ke pilihan raya itu setakat ini hanyalah strategi Kemah Besar, iaitu untuk berunding dengan parti-parti yang lain dengan harapan kita dapat menggabungkan sokongan pelbagai parti ini. Itu akan menyebabkan kita lari daripada fungsi utama kita sebagai gagasan politik, iaitu membentangkan, menyelesaikan dan meyakinkan rakyat bahawa kita bukan sahaja ada idea untuk menyelesaikan masalah besar tadi, tetapi kita juga ada kepimpinan yang cekap dan berkebolehan untuk melaksanakan idea itu sekiranya kita menang. Kalau kita terus berunding, itu bermakna kita terpaksa memeluk kembali watak-watak yang sebelum ini kita kritik dan dibenci oleh rakyat, dan dalam proses kita memeluk kembali itu, ia akan melunturkan kepercayaan rakyat kepada kita, tegas Rafizi. Pendirian yang diambil oleh dua calon timbalan Presiden PKR itu dilihat bertentangan dengan kenyataan yang dibuat oleh pemimpin amanah sebelum ini. Antaranya, timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub yang dilaporkan meminta pemimpin pembangkang berjiwa besar dengan memaafkan dan melupakan perkara lalu bagi merealisasikan Kemah Besar sebagai persediaan menghadapi PR15. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, cadangan Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan supaya parti itu dibubarkan tidak akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, beliau berkata, UMNO patut dibubarkan memandangkan dasar Islam sudah lama menjadi dasar PAS. Jika benar ada cadangan seperti itu, eloklah UMNO dibubarkan kerana dasar Islam sudah lama menjadi dasar PAS. Jika asas itu yang UMNO cadangkan, tetapi bubar PAS tentunya tidak akan menjadi kenyataan. Kita perlu hormati hak parti politik untuk bergerak dan terlibat dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Paling penting sekarang ialah memperkukuhkan kerjasama politik antara satu sama lain, katanya menurut laporan Berita Harian. Ahmad dilaporkan berkata, PAS boleh dibubarkan memandangkan UMNO turut membawa wadah perjuangan Islam selepas meminda perlembagaan parti itu pada 2019. Katanya UMNO sudah meletakkan agenda mempertahan dan mendukung cita-cita Islam sebagai asas dan tujuan utama berbanding hanya mendukung perjuangan kebangsaan Melayu. Saya ingin menyeru kepada PAS, bubarkanlah PAS, itu mesej penting. Sampaikanlah kepada rakan, ramai orang Kelantan di sini, PAS utamanya di Kelantan. Baru-baru ini mereka mahu berbaik dengan kita. Kita rasa elok bubar. Tengok perlembagaan UMNO, katanya menurut laporan Berita Harian. Calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mempunyai formula untuk Pakatan Harapan menang pada pilihan raya umum ke-15. Bekas ahli Parlimen Pandan itu berkata, Pakatan Harapan boleh membentuk kerajaan pada PR15 walaupun berhadapan pertembungan tiga penjuru dengan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Formula tersebut menurutnya hasil daripada keputusan 4 pilihan raya negeri yang berlangsung di Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor yang berlangsung sebelum ini. Jelas Rafizi, keputusan pilihan raya terbabit menunjukkan undi UMNO dan Barisan Nasional tidak meningkat tetapi kekal sekitar 40 hingga 43%, sementara undi atas pagar telah beralih kepada Perikatan Nasional. Keputusan itu turut menunjukkan kelusuan politik yang melampau kerana tidak ramai pengundi yang keluar menunaikan tanggungjawab dan mereka adalah pengundi yang mengundi Pakatan Harapan sebelum ini. Daripada angka ini, sebenarnya kalau kita masuk tanpa berunding, 3 penjuru dalam pilihan raya umum akan datang. Kita hanya perlukan untuk mendapatkan kembali 5 hingga 10% pengundi atas pagar yang sebelum itu mengundi Pakatan Harapan tetapi beralih ke Perikatan Nasional. Kalau kita dapat 5 hingga 10% untuk kembali ke Pakatan Harapan, kita makin dekat untuk menang. Kalau kita berjaya tingkatkan 5% kadar keluar mengundi, sebenarnya kita boleh membentuk blok yang paling besar dalam pilihan raya umum yang akan datang dalam pertandingan 3 penjuru, jelas Rafizi. Beliau menegaskan pemimpin Pakatan Harapan perlu tahu sebab mengapa mereka yang dulu mengundi Pakatan Harapan beralih kepada Perikatan Nasional. Malah pemimpin Pakatan Harapan juga perlu faham mengapa mereka yang dulu berkobar-kobar menyokong Pakatan Harapan tidak lagi mahu keluar mengundi. Sebabnya ialah kerana mereka merasakan bahawa PKR dan Pakatan Harapan telah terpisah daripada nadi rakyat. 2 tahun kita berada dalam PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, tapi yang betul-betul ditumpukan oleh kepimpinan PKR dan Pakatan Harapan ialah soal untuk mendapatkan orang melompat. Sedangkan rakyat dekat bawah, kita tidak suarakan masalah mereka, katanya. Tambah Rafizi, PKR dan Pakatan Harapan mempunyai masa antara 3 bulan hingga setahun untuk membetulkan keadaan sebelum PR15 berlangsung. Katanya jika Pakatan Harapan dan PKR betul-betul ikhlas dan sedar akan kesilapan yang telah dibuat, maka itu akan membantu untuk menarik semula sokongan pengundi kepada mereka.
Justru beliau mahu pemimpin Pakatan Harapan menunjukkan isyarat kepada rakyat bahawa mereka tidak peduli tentang kedudukan dan kuasa menjadi menteri dan Perdana Menteri. Sebaliknya, kepimpinan Pakatan Harapan harus menonjolkan sikap mereka mahu memastikan negara berada pada landasan yang terbaik supaya rakyat tidak menanggung beban.